li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak-anak sekalian, mari kita jawab soalan pengetahuan agama Islam SPM soalan 1 hingga 5 kertas pertama ya. Mari kita jawab bersama-sama. Okey, modul pintas tingkatan 5 2 jam 30 minit. Kalau anda start pukul 12.30, pukul 2.30 baru habis atau pukul 3 baru habis. Oh, ini banyak ni. Yang ni maknanya kertas ni kita akan bagi pada satu soalan yang kita jawab. Lepas tu kita berhenti rehat ya. Pasal dia panjang sangat ya. Jangan buka kertas peperiksaan ini sehingga diberitahu. Dapat je kertas peperiksaan tu, nak tengok dia ada mengandungi, kertas peperiksaan mengandungi 5 soalan. Tengok 5 soalan, buka dan tengok 5 soalan tu mesti ada. Kalau tak ada, bagi tahu. Kalau ada 4 soalan saja, terus bagi tahu cikgu. Jangan tak buka ya. Kerana buka tu bukan untuk baca, bukan untuk jawab. Buka untuk pastikan anda mendapat soalan yang betul, soalan pengetahuan agama Islam, dan muka surat dia semua cukup. 5 soalan tu ada ya. Dan jawab semua soalan, jangan tinggal, jawab semua soalan. Jangan jawapan anda hendaklah ditulis di dalam buku jawapan yang disediakan. Sekiranya ruang di dalam buku jawapan anda tidak cukup, sila dapatkan layan tambahan daripada pengawas peperiksaan ya. Itu je. Ini kertas 1 ya, pengetahuan agama Islam. Okey, mari kita jawab soalan dia. Apakah soalan dia? Okey, soalan pertama. Jawab semua soalan. Jangan tinggal. Kalau tak jawab saja, gagal. Ya, tolak mereka. Firman Allah SWT, wala ta'kulu amwalakum. Itu tulisan kecil sangat, ni tak pernah nampak. Jadi anda baca sendiri ayat ni. Surah Al-Baqarah ayat 188 ya. Ayat di atas menerangkan larangan Allah SWT tentang perbuatan rasuah. Okey, ayat 188 ni adalah ayat berkaitan dengan rasuah. Kalau tengok SPRM penceramah, memang ayat ni sangat popular ya. Ceramah SPRM, Suruhanjaya SPRM ya. Berkaitan dengan integriti ya. Kalau ceramah integriti, memang ayat ni memang dipakai ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Waktu dulu tak apa nampak ya, tak boleh kita baca lah ya. Tak nampak kan salah baca. Berdasarkan ayat atas, apakah maksud rasuah? Ya, ni 2 markah. Apakah maksud rasuah berdasarkan ayat ini? Nyatakan 2 bentuk kesalahan rasuah. 2 bentuk kesalahan rasuah, 2 markah juga. Jelaskan 2 kesan perbuatan rasuah. 2 kesan dia. Okey. 2 kesan, 2 markah juga. 2 kesan perbuatan rasuah ni apa dia? Masuk penjara, kena tangkap, masyarakat pandang rendah hina. Okey. Rezeki tak halal. Itu dia punya kesan dia. Ya. Jadi rezeki tak halal, makan dengan anak, makan dengan isteri, semua akan ada pahala nanti. Betul. Apakah itu maksud rasuah? Rasuah adalah meminta ganjaran ya. Membuat sesuatu untuk mendapatkan ganjaran yang secara salah ya, ataupun memberi tumbuk rusuk atau memberi rasuah untuk mengelakkan dari penjara, untuk mengelakkan daripada didenda. Itu rasuah ya. Kerana ada sebab tertentu kita bagikan benda tu ya. Itu rasuah. Nyatakan 2 bentuk kesalahan rasuah ni adalah satu. Contohnya kalau kita kena tangkap kesalahan yang raya, bagi rasuah kepada polisi untuk lepas. Itu satu ya. Itu bentuk kesalahan rasuah. Yang kedua, bagi rasuah kepada pegawai kerajaan untuk meluluskan lesen. Contoh dia. Contoh macam itulah. Ataupun untuk dapatkan tender. Okey. Dapatkan tender. Ada 10 orang tender, anda nak menang dalam tender tu, dapat projek juta-juta, anda bagi rasuah. Ataupun anda buat bangunan tu buat tak ikut spek, tapi anda nak diluluskan juga, anda bagi rasuah. Itu rasuah atas kepentingan ya. Ya. Okey, itu atas kepentingan tertentu ya. Kemudian dia bagi yang kedua, firman Allah SWT, ajalu
hukum. Ini pun tak apa kecil sangat, tak nampak. Tapi tak apa, kita tengok jawapan yang pertama dahulu. Ya, jawapan 1A. 1A ya. Ini soalan dia. Yang kedua adalah firman Allah SWT, Aja'altum ni sikoyata. Aja'altum ni surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Surah At-Taubah surah yang ke-9 ya. 9, surah yang ke-9 ayat 19 hingga 20. Tulis sini Quran surah 9 ayat 19 hingga 20 ya. Betul, surah 9. Bawah surah 9 kan? Okey, ayat di atas menerangkan tentang mengutamakan perkara yang sepatutnya dalam kehidupan ya. Mengutamakan perkara yang sepatutnya. Apa utama prioriti ke dalam kehidupan ni? Anda kena tahu ayat ni apa dia cerita ni. Kena baca, tulisannya kena betul dan salah satu kena faham. Sepatutnya kena tahu ya. Kita kena baca ayat ni dengan betul dan faham apa yang dimaksudkan dia. Aja'altum siqayatal hajjah. Ni hajjah ni haji ke? Wa imaratan masjid lah. Al-harami kaman amana billah. Amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Wajahada fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. La yastawu na indallah. Wallahu la yahdi, dan Allah tidak memberi tunjuk. Jadi ini huda ya. Al-qauma, kepada kaum zalimin. Allah tidak memberi tunjuk kepada kaum yang zalim. Kena baca salah satu dan kena faham. Sebab bahasa Arab dengan bahasa Melayu ni sama je. 90% bahasa Arab ni anda boleh faham lah. Dia bahasa, kalau dia kata kaum bahasa Melayu pun sama. Kaum, zalim juga bahasa Melayu. Jadi anda boleh faham. Jadi kena baca ayat ni, kena terang ayat tu supaya jelas, senang dibaca. Allazina, orang-orang yang amanu, orang yang beriman. Sama je bahasa Melayu, orang beriman, amanu. Wahajaru, wajahadu, ini berjihad. Okey. Fi sabilillah, fi di jalan Allah. Sabil jalan Allah. Bi amwalihim, dengan amwal, dengan harta benda. Okey, amwal, harta benda, berjihad dengan harta benda. Wa anfusihim. Okey. A'zamu darajatan, ya, dengan harta dan jiwa kamu. A'zamu darajat, ikan berikan darajat. Darajat bahasa Melayu pun darajat. Indallah, di sisi Allah ya. Wa ula, dan mereka lah ika humul faizun ya. Faizun, orang yang beruntung, berjaya. Okay, berdasarkan ayat di atas, siapakah nama sahabat yang terlibat dalam sebab nuzul ayat ni? Asbabun nuzul dia siapa? Satu markah, sebutkan nama dia. Umar Al-Khattab. Ya. Nyatakan 3 bidang pelaksanaan fikah al-awlawiyat dalam kehidupan. 3 fikah al-awliyat ya, 3 bidang. Awliyat. Maknanya bidang keutamaan. Awliya ya. Awlawiyat ni adalah 3 bidang keutamaan. Ini sama dengan sini. Jadi cuba cakap bahasa Arab je, kamu mungkin tak faham. Tapi apa yang nak cakapkan dekat atas ni dah dicakap. 3 bidang keutamaan. Bidang apa? Bidang ekonomi, bidang pelajaran, kesihatan, bidang ketenteraan. Ya, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga agama. Okey. Itu bidang-bidang keutamaan dia ya. Okey, mari kita tengok sama-sama. Jadi apa yang
hendak dicari rasuah, ya. Ini skema jawapan dia. Okey, apa yang kita tengok? Soalan pertama, rasuah ialah apa-apa pemberian atau suapan yang bertujuan memalsukan kebenaran. Memalsukan kebenaran. Tetapi kalau dia tidak palsukan kebenaran, ya, dia bukan rasuah, ya, dan membenarkan kepalsuan. Yang palsu dia kata benar, yang benar dia kata salah. Itu disebab dia dapat ganjaran, ya. Yang lain dia tidak dikira rasuah. Nabi jadikan Sayyidina Ali panglima tentera dia, sepupu, ya. Orang kata kronism, tetapi itu bukan kronism, ini bukan rasuah. Ya, Nabi jadikan Ja'far sebagai panglima tentera. Itu Ja'far siapa bapa saudara dia. Okay. Itu bukan kronism, ya. Kena faham tu. Yang memasukkan kebenaran ini saja. Dia jadikan, dia cari the best, walaupun dalam semua tu the best adalah sepupu dia. Dia letak sepupu dia dapat projek tu, dapat jadi panglima. Dia tidak dikira rasuah, ya. Sebab dia percaya yang tu boleh memberikan the best, boleh menang perang, boleh projek dibagi, boleh berjaya. Itu bukan dikira rasuah, ya. Tapi memasukkan kebenaran, buat projek bagi pada orang tertentu, dapat projek tu tak buat longkang bocor, buat bangunan roboh. Jadi tak betul lah. Sepatutnya bagi pada saudara lagi jaga maruah tu, ya. Maruah tu dijaga, buat bangunan tu betul, buat longkang tu betul, jangan bocor, jangan pecah. Okey, dua bentuk kesalahan rasuah. Yang pertama, meminta dan menerima rasuah. Meminta pun salah, menerima pun salah, memberi pun salah. Memberi rasuah pun salah, ya. Yang memberi pun kena, yang menerima pun kena, ya. Kita rasuah. Subahat. Mengemukakan tuntutan palsu, ya. Tuntutan palsu. Okey. Kerja 2 jam, klaim 3 jam. Itu tuntutan palsu dipanggil rasuah. Menyalahgunakan kedudukan dan jawatan untuk kepentingan tertentu, ya. Kedudukan dia disalahgunakan. Okay, dia lantik adik-beradik dia, tetapi adik-beradik dia tak capable. Tapi kalau capable, no problem. Keupayaan dia ada, dia boleh perform lebih baik, lebih jimat, lebih cekap, lebih berkesan daripada orang lain, okey. Tapi kalau projek tu gagal, dia menimbulkan fitnah, ya, rasuah. Ini markah dia 2 markah saja. Anda jawab 2 sudah betul. Menerima 1, memberi dah habis. Itu dia bentuk rasuah, ya. Okey, 2 kesan perbuatan rasuah. Yang pertamanya, kesan dia apa? Dilaknat dan dibenci oleh Allah SWT. Kena pala, ya. Okey, dilaknat dan dibenci oleh Rasul, menjatuhkan maruah diri. Okey. Dilaknat dan dibenci oleh masyarakat, itu sama juga, dan ahli keluarga. Melumpuhkan ekonomi negara, meningkatkan jenayah dalam masyarakat. Macam mana melumpuhkan ekonomi negara? Kalau buat bangunan roboh tu, sepatutnya bangunan tu 2 juta, ada jadi 4 juta. Okey. Kemudian, kalau tentera tu dapat rasuah, sepatutnya dia bunuh musuh dia, tak lagi masuk, dia dapat rasuah, dia buka pintu gerbang. Dia buka tembok pertahanan, ya, dibocorkan rahsia. Itu menyebabkan keselamatan negara. Rasuah itu sangat bahaya. Meningkatkan kes jenayah dalam masyarakat, ya. Pencuri tidak ditangkap, yang orang yang mengadu pula kena tangkap, ya. Nah, itu dia rasuah. Dibenci oleh masyarakat, jiwa jadi tidak tenang, ya. Hati rasa bersalah dia, ya. Okey. Itu dia soalan yang pertama. Soalan yang kedua, mari kita jawab. Nama sahabat yang terlibat dalam asbabun nuzul ayat di atas adalah nama dia Saidina Umar. Okey, 1 markah. Jawab 1 markah. 1 poin 1 markah, ya. Kalau 2 poin tak payah isi tulis banyak-banyak sangat, ya. Okey, yang ketiga, 3 bidang pelaksanaan fiqh al-alawiyat dalam kehidupan, ini 3 markah, ya. Apa dia 3 bidang itu? Apa 3 bidang itu? Mari kita
Sekarang mari kita sambung. Nama sahabat yang terlibat dalam asbab nuzul ayat di atas adalah Sayyidina Omar. Ya, kena ingat ni Sayyidina Omar. Ya, dia nama sahabat itu satu markah. Satu jawab, satu markah. Kemudian 3 bidang pelaksanaan fiqh al-alawiyat. Al-alawiyat ni yang menjadi keutamaan 3 markah dalam kehidupan adalah ilmu dan pemikiran. Utama ilmu, bidang amalan dan bidang syarak. Ya. 3 bidang al-alawiyat. Fiqh al-alawiyat 3 perkara ini, ilmu dan pemikiran, amalan dan syarak. Ya. Kemudian ini kita tengok persoalan dia. Apa soalan ini ya? Soalan dia macam mana? Kita lihat. Ya. Ini 3 markah. Kita dah jawab dapat 3 markah. Jawab 3 ini saja. Okey, soalan yang C. 1C. Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan A ataupun B. Pilihan jawapan A ataupun B. A ataupun B ya. Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah. Anda dikehendaki menulis nombor soalan dan jawapan yang betul A atau B sahaja. Nombor soalan ni adalah 1C. Okey, jawapan dia A ataupun B. Okey. Contoh satu soalan 1C 1. Okey, potongan ayat Quran adalah jannatan tajri. Jannatun ke jannatan ni. Okey, pasal kita nampak tulisan ni ya. Tajri yang bergaris ni, tajri ini saja yang kita nak tahu hukum tajwid dia. Hukum tajwid ni ra ni ya. Ra ya ni adalah hukum ra tankik A, ra tankik ya. Ra tarkik. Ra tarkik dipanggil ya. Bukannya ra tahkim ya. Ini tajri ya. Kemudian soalan yang kedua, soalan C nombor 2. C nombor 2, tulis soalan dia. Kemudian tulis soalannya 1C. Soalan nombor 2, jawapan dia A ataupun B. Sort C ya. Ini so. Okey, so ni, soal baris di atas ya. Ini dipanggil apa? Mad lazim harfi ataupun mad lazim harfi mukaffaf. Mutakaf ke mukaffaf ya. So jawapan dia adalah mad lazim. Dua-dua mad lazim tapi mad lazim mukaffaf. Okey, jawapan dia B. Dapat 2 markah. Ini 1 markah, ini 1 markah, dapat 2 markah. Bagi hukum saja, senang ya. Kemudian soalan D, sabda Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan seterusnya baca ni, kena baca ni. Sebab bahasa Arab dan bahasa Melayu ni ada yang kita boleh faham sama saja. Muttafaqu alaih ya. Tapi sebab ni kecil sangat kita tak boleh baca, kita baca je soalan dia ya. Hadis di atas menjelaskan sihir termasuk dalam dosa-dosa besar. Sihir terdapat termasuk dalam dosa-dosa besar ya. So kalau ayat Quran dan hadis dia kena tulis dengan besar, dengan satu-satu bold kan, jelaskan. Sebab dia susah nak baca. Lepas tu buat tulisan kecil lagilah murid-murid keliru, murid-murid huru hara. Jadi mudahkan benda yang susah. Okey. Nyatakan 2 dosa-dosa besar selain sihir, 2 markah. Ya. Kita buat ini supaya murid boleh baca. Bukan dia saja letak saja ya, dan supaya dia faham. Okay, supaya dia biasa dengan Quran, dengan hadis. Jadi ikut tiru sebiji dalam Al-Quran yang original. Besarkan dia. Okey, tengok perjawapan dia. Okey, jawapan tadi adalah 1A betul dan 1C 1C 2
B ini betul ya. Dua markah dapat ya. Okey, soalan yang seterusnya, dua dosa besar selain sihir adalah membunuh dan syirik. Okey, selain itu ambil jawab dua soalan sudah. Dapat 2 markah. Okey. Selain itu riba, makan harta anak yatim, lari pada medan perang, menuduh perempuan beriman yang suci berzina ni, ini pun dosa besar ya. Tapi kita nak dua saja, bagi dua saja. Jangan buang masa ya. Kemudian D, soalan yang kedua. Dua amalan menghindari daripada perbuatan sihir. Macam mana kita nak hindar perbuatan sihir? Senang saja baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh menghindarkan daripada sihir. Okay, kalau orang kena sihir, pulangkan balik dengan baca Fatihah. Dia tembak, dia pulang balik. Dia tembak, dia kena balik. Dia tembak, dia kena balik. Jadi lama-lama dia tak tembak lah. Sebab dia kena lagi teruk. Macam tu saja caranya ya. Kemudian membaca ayat kursi. Okay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu ya, mengingatkan atas kebesaran Tuhan. Dia tembak, baca ayat kursi, puk, dia kena balik. Dia tembak, dia baca kursi, puk, dia kena balik. Lama dia give up, tak nak tembak dah. Okay, membaca surah Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tembak, baca ayat tu, dia kena balik. Okey. Dia pulangkan balik pada dia ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada engkau dia datang, dan kepada engkau dia kembali. Okey. Dia datang balik, ya, sihir itu datang daripada dia, sihir itu akan kembali balik kepada dia. Jadi dia lama-lama tak berani nak buat dah, sebab dia kena lagi teruk. Bagi dia 2 kali ganda, lagi teruk lagi kalau dia buat dia nak buat lagi ya. Kemudian baca surah Al-Falaq dan surah Al-Nas. Ini yang Nabi ajar, sebab Nabi pun kena sihir dan dia baca semua ayat-ayat ni ya. So dapat 2 markah, 2 saja. Baca Fatihah, baca ayat kursi, atau baca Fatihah, baca Allahu Ahad. Ada 4. Allahu Ahad ada 4 ayat saja. Ringkas, cepat, dan tindakan sangat berpesan. Dapat 2 markah. Okey, soalan 1 kita dah habis ya. Sekian saja, kita jumpa di dalam soalan 2. Sebab kita ada 5 soalan. Tunggu, jangan ke mana-mana. Silap, kita tertinggal satu. Soalan 1 ni sampai E. Sampai yang E ya. Dia ada 5 bahagian. Okey, sampai E. Ada satu lagi hadis yang tertinggal. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya baca hadis ni sehingga habis. Hadis baca sampai habis ya. Muttaqi alaih. Susah nak sebutlah, tergeliat lidah. Hadis di atas menerangkan golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Okey, apakah golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala? Okey, anak-anak sekalian, mari kita baca hadis ini bersama-sama supaya kita faham maksud dia ya. Ini soalan yang E ya. Soalan E. Sabda Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sayatan yudlahumullahu fi zillallahi yawma la zilla illa zilluhu, di imamul adil. Imamul adil maksudnya imam yang adil. Imam yang adil, yang pertama sekali imam yang adil ya. Imam adil ya. Hadis di atas menerangkan golongan yang mendapat naungan aras, 7 golongan yang mendapat naungan Allah SWT ya, 7 golongan. Yang pertama imamul adil, imam yang adil ya. Wasabun nasa fi ibadah, orang yang sibuk dengan ibadah terhadap Rabbihi, terhadap Tuhannya.
rajulun wa rajulun qalbihi mu'allaqifi. Susah nak baca sebab dia kecil sangat lah, ya. Dia kena besarkan sikit, susah baca, sakit mata. Okey, sakit mata nak baca, jadi kena besarkan ini. Jadi maksudnya di sini anda dekat rumah dah kena baca dah, dah kena hafal, dah kena tahu dah ya. Nanti akan masuk potongan ayat yang bergaris. Dia nak tahu yang bergaris ni, yang bergaris ni saja. Dua saja perkataan yang bergaris. Okey. Dan yang ini, ya. Apa tu maksud yang bergaris tu? Wa rajulun, yang adalah pemuda, tasaddaqa ahfa. Tasaddaqa ahfa ni apa benda ni? Okey. Tasaddaqa ahfa ni maksud sedekah ke? Sedekah. Sedekah kan? Perkataan sedekah. Terangkan pengajaran daripada hadis ni. Bila nak terangkan pengajaran hadis, ini seluruh hadisnya anda kena baca semua dan kena faham tiap-tiap satu patah perkataan dia. Bila nak terangkan pengajaran ni, ya. Seluruh hadis anda kena boleh baca dan terangkan. Ini seluruh ni. Ya, sebab tu anda kena baca, tulisan ni kena besar. Tak boleh sakit mata. Adalah exam tu pening kepala yang banyak berserabut nak jawab. Lepas tu tulisan kecil-kecil ni lagi sakit mata. Cepat aja pening kepala nanti. Ya. Cuma 2 markah saja di sini. Sini pun 2 markah, ya. So, kena betul-betul faham ayat hadis ini, ya. Cluenya adalah dalam bacaan. Sebab tu kena boleh baca. Masuk potongan ayat bergaris, dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi. Kan kita dah kata sedekah tadi adalah sedekah. Kita belakang keluar daripada perkataan Arab tu. Jadi kita tulis sedekah secara sembunyi. Ya. Diberi tangan kanan, tangan kiri dia tak tahu, sembunyi. Ya, dapat 2 markah. Senang saja, itu saja dapat 2 markah. Kalau anda tahu perkataan sedekah tadi adalah sedekah. Bahasa Melayu, bahasa Arab sama saja. Tak payah nak hafal. Pengajaran hadis tu anda kena tahu pengajaran hadis tu, ya. 7 golongan yang mendapat lindungan aras, kena tulis 7 golongan tu, ya. Pengajaran daripada hadis di atas adalah umat Islam adalah berlaku adil, imamu adil, ya, imam yang adil. Yang pertama tadi, ya. Dalam setiap tindakan kerana merupakan suruhan Allah SWT, ya. Yang mendapat pengajarannya adalah imamu adil, imam yang adil. Semua kamu adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin, apa yang anak buah kamu, ya. Imam adalah maksudnya pemimpin. Tiap-tiap seorang kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap seorang kamu adalah imam, dan kamu kena berlaku adil. Jadi ini maksudnya umat Islam hendaklah berlaku adil. Semua orang, bukan saja imam itu maksudnya pemimpin negara, ya. Orang yang duduk rumah, dia bertanggungjawab terhadap rumah dia, harta benda rumah tu. Orang yang bala kambing, dia bertanggungjawab terhadap kambing yang dijaga. Itu pemimpin terhadap kambing tu, ya. Okey. Pemimpin, imam, ya, adil, berlaku adil, ya. Umat Islam hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang cakapkan pemuda rajulun dalam ayat tadi adalah pemuda-pemuda dalam usia muda. Rijal, ya. Pemuda mendekatkan diri kepada Allah, ya. Okey, beribadat kepada Allah. Yang keduanya, pemuda yang beribadat kepada Allah supaya hidup dalam keberkatan. Yang ketiga, ini 1, 2, 3. Umat Islam dalam memakmurkan masjid, ya. Tadi kata masjid tadi dalam ayat atas tadi. Clue dia adalah daripada ayat tu, ya. Sebab tu kena baca dan tahu. Pasal bahasa Melayu dengan bahasa Arab sama saja, ya. Agar siar Islam berkembang, ya. Masjid, ya. Pemuda yang berulang alik ke masjid, dia kata dia, ya. Umat Islam adalah mengasihi antara satu sama lain supaya masyarakat itu aman, ya. Pemuda yang berkasih sayang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia, ya, berkasih sayang. 4.
Yang kelima, Islam adalah menjauhi perbuatan maksiat supaya hidup tidak dimurkai Allah SWT. Ya, tadi pemuda yang digoda oleh seorang perempuan sehingga dia berkata, saya takut kepada Allah. Ya, perempuan tu perempuan yang kaya, bangsawan, cantik, jelita, puteri raja. Ya. Tapi dia kata dia takut pada Allah, dia menjauhi perbuatan maksiat. Okay. Walaupun digoda oleh perempuan yang cantik, bangsawan, harta benda, puteri raja, ada kuasa. Tapi dia kata dia tak nak, dia takut kepada Allah. Ya. Nombor 5. Nombor 6, umat Islam adalah bersedekah. Okay. Agar memurahkan rezeki agar dimurahkan rezeki Allah Ta'ala. Ya, tadi bersedekah, sedekah, ayat sini. Ini ayat ni adalah ayat yang ini atas. Yang bergaris tadi. Dah dibagi satu. Jadi ini adalah bonusnya jawapan. Umat Islam adalah berzikir kepada Allah SWT, mengingati Allah SWT. Ya, pemuda-pemuda yang sesa mengingati Allah SWT dalam keadaan yang bersunyi waktu tengah malam sehingga mengalir air matanya. Okey, itu yang ke-7. Yang ni yang ke-6. Jadi 7 golongan pemuda yang mendapat lindungan Arash. Ya, ingat dan hafal. Sekian saja, saya sudah habis soalan yang pertama 1 sampai I, panjang, dan kita berjumpa di soalan yang kedua di lain masa. Jumpa lagi. Semoga memberi manfaat. Sebarkan kepada saudara yang tidak ada macam sini. Okey, supaya masing-masing semua mendapat manfaat daripada apa yang kita pelajari. Ya. Kita akhiri dengan tasbih kepada dengan surah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.